Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukur, setinggi-tinggi syukur kehadrat ilahi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan kasih sayangnya kita diberikan kesempatan, peluang untuk dapat duduk hadir dalam majlis ilmu. Begitu juga kita dapat tunaikan solat berjemaah, ataupun sekian amalan kebaikan yang kita dapat buat. Maka semuanya adalah dengan perantaraan taufik hidayat daripada Allah. Jadi seharusnya kita rasakan kesyukuran itu dari dalam hati kita, setinggi-tinggi kesyukuran. Mudah-mudahan Allah akan tambah lagi nikmatnya, hidayatnya, kesempatannya untuk kita sering berada di dalam amalan. Baik, untuk malam ini, pengajian malam ini, kitab Al-Kabair, kitab berkenaan dosa-dosa besar. Sambungan untuk malam ini kita lihat pada dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua. Pada pengajian yang lepas, ada di kalangan ahli jemaah yang bertanyakan tentang kitab terjemahannya lah. Saya gunakan di sini kitab bahasa Arab lah, kitab asalnya bahasa Arab. Dan mungkin untuk faedah bersama di kalangan ahli jemaah, boleh buka kitab terjemahan dia. Kitab terjemahan dia ada di pasaran, banyak juga, dan ada beberapa jenis penerbitan lah. Dan pada terjemahan ni, yang saya lihat, kebanyakan kitab terjemahan dia terjemahkan secara ringkas dan padat. Huraian-huraian yang panjang lebar biasanya tidak dimuatkan lah dalam terjemahan tu. Jadi tidak menjadi masalah. Yang penting kita dapat lihatlah apakah senarai dosa-dosa besar pada terjemahannya tu. Jadi sekiranya ada yang nak membeli untuk rujukan sendiri, amat digalakkan untuk dibuka dalam pengajian kitab Al-Kabair. Jadi kalau nak cari, boleh cari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang pengarangnya Imam Zahabi. Imam Zahabi. Jadi pengarang kitab Al-Kabair ni, yang mengarang kitab ataupun buku dosa besar ni ramailah di kalangan ulama. Jadi yang kita guna dalam pengajian ni yang dikarang oleh Imam Zahabi. Jadi boleh inisiatif sendirilah tu.
Dan pada malam ini kita akan lihat dosa besar yang kedua. Dosa besar yang pertama kita dah selesai bincangkan, iaitu dosa besar yang pertama yang paling besar ialah apa? Syirik. Dosa syirik, kan? Syirik terhadap Allah. Selesai kita bincangkan, maka kita masuk dosa besar yang kedua. Apakah dosa besar yang kedua? Qatlun nafsi. Qatlun nafsi maksudnya ialah membunuh jiwa. Maksudnya membunuh seorang Islam yang lain. Membunuh seorang Islam yang lain. Ini menurut ijtihad Imam Zahabi merupakan dosa besar yang kedua selepas syirik. Jadi kita dah saya dah bagi tahu kaedah ataupun formula umum bagaimana sesuatu itu disenarai sebagai dosa besar, kan? Antaranya apabila perkara itu ada datang ancamannya melalui Quran dan hadis, ada datang laknat terhadap perbuatan itu daripada Quran dan hadis, ada memberitahu tentang hukuman yang syariat tetapkan untuk pelakunya. Itu semua adalah formula, kaedah mengenal pasti sesuatu perbuatan tu termasuk dalam dosa besar. Jadi apabila membunuh ini dia termasuk dalam dosa besar, sudah pastilah membunuh ini ada ayat-ayat Quran dan hadis yang menerangkan tentang kejinya, buruknya perbuatan ini. Jadi Imam Zahabi memasukkan beberapa ayat Quran berkenaan dosa membunuh. Antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Itu ayat Quran yang pertama yang menceritakan tentang dosa membunuh. Apa maksudnya? Wa may yaqtul mu'minan, sesiapa yang membunuh seorang mukmin yang lain, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, dalam keadaan memang niat membunuhnya, fajaza'uhu jahannam, maka balasan untuk pembunuh itu ialah neraka jahannam. Balasan dia neraka jahannam. Jadi bila diberitahu wa'id ataupun janji buruk, akibat buruk perbuatan itu berbentuk neraka, azab siksa neraka, disimpulkan bahawa perbuatan itu adalah dosa besar. Maka Allah sebut balasannya adalah neraka jahannam. Allah tambah lagi khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Tentang kekal dia di dalamnya ini ada huraian yang agak panjang lebar lah di kalangan ulama. Kerana seorang yang dikekalkan dalam neraka sudah pasti seorang itu kafir, orang yang tidak beriman, orang yang kafir, yang kufur. Orang ini barulah dia kekal dalam neraka. Adapun orang yang ada iman, walaupun imannya sebesar zarah sekalipun, dan dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi akhirnya orang beriman ini pasti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga juga. Ini kaedah ataupun akidah kita yang umum yang kita fahami. Jadi bila dalam ayat Quran ni disebut membunuh
menyebabkan kekal di dalam neraka seperti ayat tadi, timbul persoalan. Adakah membunuh ini menyebabkan seorang terkeluar daripada Islam, sehingga akibatnya kekal di dalam neraka? Itu persoalan yang timbul. Adakah membunuh menyebabkan seorang terkeluar dari Islam? Kan? Kerana ayat Quran tu kata khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Itu persoalan yang timbul. Jadi jawapan terhadap persoalan ini ialah membunuh jiwa, membunuh seorang Islam yang lain adalah dosa besar. Walau bagaimanapun dosa ini tidak mengeluarkan seorang daripada daerah agama. Dosa membunuh tidak menjadikan seorang itu kafir. Jadi itu kaedah dia. Dosa membunuh tidak menjadikan seorang itu kafir. Jadi bila begitu kaedahnya, ayat Quran tadi macam mana yang mengatakan kekal dalam neraka tu, ayat Quran itu ada maksudnya. Yang dikatakan kekal dalam neraka itu merujuk kepada seorang yang membunuh orang Islam lain dalam keadaan dia menghalalkan keharaman tu. Jadi bila dia menghalalkan keharaman yang Allah tetapkan, maka orang ini jatuh dah kepada kekufuran. Jadi bila dia dah jatuh ke dalam kekufuran, sebab itu ayat itu disusulkan dengan dia kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka itu merujuk bahawa perbuatan membunuh yang dia buat dalam keadaan dia membunuh menghalalkan yang haram. Membunuh tu haram, dia kata membunuh ni tidak haram, halal, lalu dia bunuh. Inilah orang yang Allah sebut sebagai masuk neraka dan kekal dalam neraka, kerana hakikatnya dia sudah terkeluar daripada Islam. Adapun orang yang membunuh orang Islam yang lain, tetapi pendirian dia tak kata pun membunuh itu halal, tetap jauh di dalam lubuk hati dia faham membunuh ni adalah apa yang Allah haramkan, adalah larangan agama. Dia faham daripada lubuk hati dia membunuh mungkin kerana iman lemah, dan iman dia yang lemah tak dapat nak kawal perbuatan kemarahan dia, kan? Tapi dia tidak menghalalkan yang haram itu pun. Dia tetap berkata perkara itu adalah tegahan agama. Untuk membunuh seperti ini tidaklah mengeluarkan pelakunya daripada agama. Maka perbuatan membunuhnya itu adalah dosa besar yang pelakunya masih di dalam daerah agama, masih dikira seorang Islam. Jadi kena bezakan. Samalah dosa yang lain pun. Contohnya dosa meninggalkan solat, kan? Orang yang meninggalkan solat dalam keadaan malas, iman dia lemah, kan? Maka dia dapat dosa besar meninggalkan solat. Tapi kita tak kata dia terkeluar daripada Islam. Berbeza orang yang tinggalkan solat dalam keadaan dia mengatakan solat ini tidak wajib. Dia tinggalkan solat dalam keadaan dia ingkar kewajipan solat. Orang ini berbeza dengan yang tadi. Yang ini yang dia tinggalkan solat kerana ingkar kewajipan solat, dia kata solat ni tak wajib pun, maka orang ini jatuh ke dalam kekufuran. Jadi ada bezanya, perincian dia ada beza, kan? Jadi perincian yang berbeza itu samalah seperti dosa membunuh ini. Jadi dosa membunuh adalah dosa besar, dan adakah dia jatuh kufur atau tidak bergantung kepada bagaimana pendirian dia terhadap dosa itu. Kalaulah dia berpendirian membunuh ini adalah halal, maksudnya dia telah menghalalkan yang haram, maka orang ini barulah dikatakan jatuh ke lembah kekufuran.
Maka ayat itu, ayat yang disebut ini khalidan fiha, kekal dia di dalam neraka, merujuk kepada orang itu. Adapun orang yang membunuh tapi jauh dari lubuk hati dia, dia faham membunuh ini adalah larangan agama, tapi dia terbuat mungkin kerana emosi dia tak terkawal, kemarahan dia tak terkawal, iman dia lemah, dia bunuh juga. Orang ini tidaklah jatuh ke dalam lembah kekufuran, masih dalam liputan agama Islam, tapi dia dikira melakukan dosa besar. Dosa besar memanglah tempat untuk dibalasnya di neraka, kan? Kecuali Allah ampunkan dia, kan? Okey, jadi itu maksud daripada khalidan fiha itu, jadi janganlah terus kita bagi tahu membunuh ini menyebabkan seorang tu jadi kufur, terus kita hukumkan begitu. Tidak, ada perincian dia, ada tafsil dia, ada detail dia lagi, Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang ni, membunuh ini macam dah, kalau dulu di negara kita lah, kita nak jumpa berita membunuh orang ni jauh lama baru kita jumpa lah, terdengar, kan. Tapi akhir-akhir ini cerita bunuh orang ni kat Malaysia macam kerap pula, kan. Jadi itu yang kita risaukan dari segi kebahayaan tu membunuh orang, dan risau dari segi maklumat ataupun ilmu mengetahui membunuh itu sebagai dosa itu tidak terserap kepada masyarakat. Ini pun kita bimbangkan, Dan ayat Quran itu apa lagi yang disebut? Wa ghadiballahu alaih, maka Allah memurkainya. Membunuh ini Allah murkai. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Jadi Allah laknat, Allah murka, itu pun ikut formula yang saya dah sebut. Semua ayat-ayat ini merujuk bahawa perbuatan itu adalah dosa besar. Bila perbuatan itu dilaknat, perbuatan itu dimurkai, maka perbuatan itu dosa besar. Dan wa'adda lahu 'adzaban 'azima, disediakan untuknya azab yang besar, azab yang agung, yang besar. Itu ayat pertama yang didatangkan oleh Imam Zahabi. Ayat itu pun dah cukup dah sebenarnya nak mensabitkan bahawa membunuh adalah dosa besar. Tapi ada lagi ayat-ayat lain yang memberitahu perkara sama. Ayat yang lain ialah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ayat ini nak cerita tentang orang beriman. Orang beriman itu siapa? Orang beriman itu ialah orang yang tidak menyembah bersama Allah akan Tuhan yang lain. Maksudnya dalam dia beribadat kepada Allah, tulus, ikhlas, khalis, hanya kepada Allah, tidak bercampur baur dengan matlamat-matlamat yang lain. Ini orang beriman. Itu satu sifatnya. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafs allati harramallah. Orang beriman juga sifatnya dia tidak membunuh mana-mana jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Orang beriman dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Maksudnya ada situasi yang membunuh itu dibenarkan. Jadi kalau orang beriman itu dia membunuh orang pada situasi-situasi yang dibenarkan, maka dia masih orang beriman yang tulen lah. Jadi maksudnya apabila seorang itu lemah keimanan dia, tak sempurna keimanan dia, dia akan terdedah kepada dosa. Antara dosa yang terdedah kepada dia ialah membunuh. Maka membunuh adalah sifat, bukan sifat orang beriman. Membunuh orang beriman yang lain. Jadi apakah
membunuh yang dibenarkan. Membunuh yang dibenarkan, pertamanya apabila seorang itu orang yang dilantik oleh penguasa Islam menjalankan hukum bunuh. Dia tukang jalankan hukum bunuh, dan orang yang dia bunuh adalah orang yang sabit kesalahan-kesalahan yang hukumannya dibunuh. Jadi orang yang membunuh tu apa dipanggil tak ingat nama apa pekerjaan ni tak silap ada nama khususnya. Jadi pekerjaan tu pekerjaan yang akan membunuh pesalah lah. Pesalah tu pula pesalah yang melakukan perbuatan yang sabit hukumannya dibunuh. Jadi pekerja tadi tu membunuh tu, takkanlah kita kata pekerja ini telah melakukan dosa besar sebab bunuh. Pasti kita kata tidak, kan? Sebab dia bunuh itu adalah bunuh orang yang hukumannya untuk dibunuh. Jadi apa perbuatan yang hukumannya perlu dibunuh? Pertama antaranya murtad. Murtad kan, orang murtad, tapi bukanlah murtad terus kita bunuh dia. Ada prosedur dia. Ada prosedur dia, kena patuhi prosedur dia. Jadi orang yang murtad ni kita kena ajak dia bertaubat. Ajak dia bertaubat dengan kasih sayang, hikmah. Ajak dia bertaubat, bukan ajak bertaubat dengan marah-marah. Kalau ajak bertaubat marah-marah, nanti dia takut nak bertaubat nanti. Kan aku taubat kena belasah pula ni kan. Ajak bertaubat dengan kasih sayang, hikmah. Ajak tu pula 3 kali. 3 kali ajak. 3 kali tu bukan 3 kali berturut-turut. 3 kali tu sekali, lepas tu kita bagi masa, lagi sekali, bagi masa, 3 kali. Kan? Setelah itu tak nak juga, barulah orang ini orang yang dia wajar dihukum bunuh. Itu pun mestilah dilakukan oleh penguasa Islam, daripada pihak penguasa. Pelaksanaan tu bukanlah orang-orang kampung tiba-tiba boleh tangkap ramai kan, tangkap ramai buat hukum bunuh. Tak boleh, bukan macam tu. Hilang keindahan Islam kalau buat begitu. Jadi mestilah daripada pihak penguasa Islam, mestilah orang segala prosedurnya sempurnalah. Itu dalam bab fiqh lah, dalam bab fiqh. Jadi maksudnya saya nak cerita kat situ, kesalahan murtad adalah antara kesalahan yang hujungnya bernatijahkan hukuman bunuh. Maka bilalah dia dihukum bunuh, orang yang membunuh, yang menjalankan hukuman tu, orang itu kita tak katalah orang yang menjalankan hukuman bunuh tu dia melakukan dosa membunuh, kan? Sebab dia menjalankan hukuman daripada pihak penguasa. Itu namanya membunuh dengan kebenaran, membunuh dengan hak, itu panggil. Ada lagi dosa yang natijahnya, kesudahannya hukuman dibunuh, antaranya ialah bila dia membunuh orang. Dia membunuh orang dengan sengaja, sabit kesalahan dia, maka dia pun perlu dihukum bunuh. Dia pun perlu dihukum bunuh. Jadi orang yang menjalankan hukuman bunuh tu, dia menjalankan bunuh yang hak. Jadi orang yang seperti ini, dia tidaklah terkena dosa membunuh tu. Tapi orang yang buat bunuh yang sabit itu, itu terkenalah dosa membunuh tu. Jadi nak ceritanya, orang yang beriman antara sifatnya ialah dia tidak membunuh, kecuali yang dibenarkan agama. Wala yaznun, dia tidak berzina. Orang beriman dia tidak berzina. Kemudian Allah susurkan lagi, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa melakukan perkara-perkara itu, iaitu apa? Melakukan
apa? Melakukan syirik, melakukan bunuh, melakukan zina. 3 tadi kan dalam ayat tu. Yalqa asama, dia akan menemui dosa. Dia akan menemui akibat dosanya itu, iaitu neraka Allah, kan? Yudha'af lahul azab, akan digandakan untuknya azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Kekal tadi sebab apa kekal? Sebab salah satu dosa yang dilakukan tadi ialah syirik, kan? Ataupun kita kata masuk dalam lembah kekufuran lah. Jadi kerana itu ayat tu disusulkan dengan yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina, kan? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, maksudnya dia melakukan dosa-dosa tadi kemudian dia bertaubat, wa amana, dan dia memperbaiki keimanan dia, wa amila amalan salihah, dan dia beramal dengan amalan soleh. Jadi pintu rahmat Allah terbuka luas, kan? Seorang tu boleh bertaubat, kan? Faulaika, maka orang yang bertaubat itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan tukarkan segala keburukan dia menjadi kebaikan. Ini kasih sayang Allah. Orang yang bertaubat, sungguh-sungguh taubat tu, bukan pahala, bukan dosanya dihapus. Ya, memang dosanya dihapus, tapi dosa itu diganti dengan kebaikan. Ini taubat. Maka kita seharusnya sering bertaubat, ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini ayat yang kedua, mensabitkan bunuh itu sebagai dosa besar. Ayat yang ketiga yang Imam Zahabi datangkan, min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ini ayat yang ketiga. Apa maksud ayatnya? Min ajli dzalik, maka kerana itulah, katabna, kami wajibkan, ala bani Israel, terhadap bani Israel, annahu, bahawasanya, man qatala nafsan, seseorang, sesiapa yang membunuh mana-mana jiwa, bi ghairi nafsin, membunuh jiwa tanpa sebab yang membolehkan dia membunuh. Sesiapa yang membunuh jiwa tanpa sebab yang membolehkan dia membunuh, au fasadin, ataupun kerosakan di muka bumi, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Membunuh satu jiwa seperti membunuh manusia seluruhnya. Maksudnya membunuh manusia seluruhnya adalah berat, kan? Membunuh semua orang kat dunia ni, kita bunuh semua orang, berat, kan? Tapi kita kena faham, membunuh seorang pun seperti itu juga. Walaupun seorang, seperti itulah juga, iaitu sangat berat di sisi Allah. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang menghidupkan, memberi kehidupan, maksudnya memberi seorang sebab yang seorang itu dapat menyambung kehidupan dia, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Maksudnya besar pahala di sisi Allah, kan? Kalaulah ada orang dia menjadi sebab manusia di seluruh dunia ni dapat lanjutkan kehidupan, besar kan pahala tu. Sebenarnya besar pahala tu samalah macam menjadi sebab seorang hidup,
seorang dapat menyambung kehidupannya. Besar juga pahala di sisi Allah, kan? Jadi itulah ayat-ayat Al-Quran yang didatangkan oleh Imam Zahabi, menunjukkan bahawa membunuh jiwa, membunuh seorang Islam adalah termasuk dosa besar. Jadi sama-samalah kita dapat berwaspada, berhati-hati dengan dosa ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Nabi suruh hindari daripada 7 perkara yang membinasakan. Apakah 7 itu? Fadzakara, lalu Nabi menyebut qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Jadi antara 7 itu salah satunya ialah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jadi dalam ayat Quran pun ada, dalam hadis pun ada, memberitahu membunuh sebagai dosa besar. Hadis yang lain, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zamu indallah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang besar di sisi Allah? Qala, Rasulullah bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi kata dosa yang paling besar ialah menjadikan sekutu terhadap Allah. Maksudnya syiriklah, mensyirikkan Allah. Qala, lelaki itu bertanya lagi, summa ayy, setelah itu apa dosa yang besar di sisi Allah? Nabi lanjutkan, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, bahawa kamu membunuh anak-anak kamu membunuh anak kerana bimbang anak itu makan bersama kamu. Maksudnya bimbangkan kefakiran. Membunuh anak bimbangkan kefakiran. Tapi membimbangkan kefakiran itu bukanlah qaid, ataupun kita kata bukan syarat. Itu nak cerita ehwal yang ada dalam masyarakat jahiliah lah. Maksudnya membunuh itulah, membunuh itu, membunuh. Jadi memang ada kebiasaan dalam masyarakat Arab, bila takut fakir dibunuh anak, ataupun ada di kalangan masyarakat jahiliah, dapat anak perempuan malu. Banyak ayat Quran yang menyebut tentang keadaan tu, malu. Ada yang di kalangan masyarakat yang membunuh anak perempuan, tanam hidup-hidup, kan? Jadi itu kebiasaan cara bunuh lah. Tapi yang nak di highlight ialah perbuatan bunuh tu. Itulah dosa besar. Tak kira lah bunuh siapa pun, kan? Bunuh siapa pun. Lebih-lebih lagi lah berat kalau bunuh itu anak yang tak bersalah, kan? Kemudian lelaki itu bertanya lagi, apakah lagi dosa yang besar setelah itu? Rasulullah bersabda, antuzani khalilata jarika, kan? Bahawa berzina dengan isteri jiran. Bukan maksudnya isteri jiran tu qaid dia, syarat dia tak, berzina itulah. Cuma yang perkara itu disebut secara khusus kerana ada berlakunya, kan? Bahkan dia lebih buruk lah. Berzina tu dah buruk, apatah lagi, kan? Berzina dengan isteri jiran. Maksudnya jiran ni sepatutnya bila suami dia tak ada, kan, jiran sepatutnya jaga maruah, keluarga yang ditinggalkan, bantu keluarga yang ditinggalkan, sempurnakan keperluan keluarga yang ditinggalkan, jaga amanah keluarga yang ditinggalkan, kan? Jadi bila berlaku seperti tadi, semua perkara itu telah diabaikan, Jadi dalam hadis itu, walaupun ada 3 perkara
yang disebut, tapi yang menjadi tumpuannya ialah membunuh tadi, salah satu dosa yang besar di sisi Allah. Yang kedua, kan, sebab itu Imam Zahabi meletak dosa membunuh ini pada senarai yang kedua setelah syirik. Dan Nabi SAW juga ada bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila bertemu dua orang Islam, bertemu tu bukan bertemu maksudnya bertemu bergaduh lah kita kata, bisayfah, sebab bertemu dengan pedang maksudnya bergaduh lah. Maka Nabi kata yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Bila dua orang Islam bergaduh sehingga menyebabkan salah seorangnya mati. Yang membunuh pun masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Masuk neraka tu janganlah kita anggap dia jadi kafir, tak. Maksudnya dia dosa besar lah. Masuk neraka kerana dosa besar, dan akhir sekali kerana iman dalam hati dia, akhir sekali akan masukkan dalam syurga lah. Tapi nak cerita akibat daripada dosa membunuh tu masuk neraka. Jadi bila Nabi kata yang membunuh masuk neraka, maksudnya dosa besar, yang dibunuh pun masuk neraka. Jadi sahabat kehairanan. Agak-agak apa yang sahabat hairankan? Mungkin kita pun hairan, betul tak? Kita pun ada hairan ni. Agak-agak apa yang kita hairankan? Yang kita hairankan ialah yang dibunuh tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, masuk neraka tu patutlah untuk orang yang membunuh, tapi kenapa yang dibunuh pula masuk neraka? Sahabat tanya. Sahabat bertanya. Memang itu pun yang kita akan iskalkan, muskilkan, kan? Jadi apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang yang mati itu, dia sebenarnya dia berkeinginan sangat membunuh pihak lawannya. Dia pun berkeinginan sangat nak membunuh dengan orang yang dia gaduh tu. Cuma apa? Cuma dia didahului. Dia mati tu dalam keadaan dia pun memang nak bunuh orang yang dia gaduh tu. Cuma dia didahului, dia yang terkena tetak dulu, contoh, kan? Jadi maknanya kat sini seolah-olah Nabi bagi tahu seorang yang ada niat membuat dosa tak sempat pun akan dapat dosa itu. Kan? Seorang yang ada niat berbuat dosa tapi tak sempat pun akan dapat dosa itu. Seolah-olahnya begini, kan? Tapi seolah-olah yang begini ni macam ada pencanggahan dengan satu hadis yang lain. Hadis yang lain Nabi kata, siapa yang ada niat buat buruk tapi tak jadi buat, maka Allah bagi pahala, kan? Nak buat buruk tak jadi buat, kan? Bukan Allah bagi pahala, tidak dituliskan untuk dia dosa. Dia niat nak buat buruk tapi tak jadi, kan? Jadi dia tidak dituliskan dosa. Jadi ada bercanggahan dua hadis ni. Okey, kita azan dulu. Allah
Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi berkenaan tadi, seolah-olahnya ada dua hadis yang kelihatannya seperti bercanggahan. Hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sebut fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk dalam neraka. Sebabnya li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang dibunuh pun masuk neraka sebab dia sendiri berkeinginan kuat membunuh pihak lawannya, kan? Tetapi dia dahulu yang mati, kan? Jadi seolah-olah hadis ini, seorang yang ada keinginan buat jahat tak sempat buat pun dosa jahat, dosanya akan diterima juga. Ini hadisnya maknanya begini. Sedangkan satu lagi hadis yang masyhur, yang kita boleh kata ramai maklum, ada hadis yang lain Nabi bersabda, siapa yang berkeinginan untuk melakukan, siapa yang ada keinginan melakukan keburukan tetapi tak jadi buat, kan? Tak jadi buat. Dalam hadis tu Nabi istilahkan dengan hamma. Ada keinginan nak buat jahat tapi tak jadi, maka Allah tidak menuliskan untuk dia dosa. Allah tak menuliskan untuk dia dosa, kan? Jadi seolah dua hadis ni macam bercanggahan, kan? Satu, ada niat jahat, tak buat, dapat dosa jahat. Satu lagi, tak ada niat jahat, tak buat, tidak dapat dosa jahat. Jadi mana satu ni, kan? Jadi penyelesaian ataupun huraian ulama yang ulama kemukakan ialah tahap keinginan tu. Dia berbeza, natijahnya berbeza kerana tahap keinginan. Jadi ulama beritahu tahap keinginan dalam hati ni ada 5 peringkat. Ada 5 tahap keinginan. Ada yang dipanggil cetusan fikiran, ada yang dipanggil terlintas dalam hati, ada yang dipanggil betul-betul azam nak buat, kan? Tekad, kita kata tekad, kan? Ada yang tiba-tiba datang idea je, kan? Jadi itu yang membezakan pada hadis tu. Jadi hadis yang kata orang yang dibunuh tadi pun masuk neraka, ataupun kita kata orang yang dibunuh itu pun dapat dosa membunuh, dia dibunuh tapi dapat dosa membunuh kerana dia betul-betul tekad nak membunuh kawan dia tadi, tapi dia yang dibunuh dulu. Jadi dia punya keinginan tu dah sampai tahap tekad. Sebab itu Nabi sebut haris, kana harison. Dia tu betul-betul tekad nak bunuh pihak lawannya, cuma dia didahului dibunuh. Jadi bila keinginan kita dah sampai ke tahap tekad, kan, maka kita mendapat dosa itu walaupun tak melakukannya. Seperti yang terbunuh tadi. Tetapi bila keinginan kita belum sampai tahap tekad, itu yang dirujuk, dimaknakan dengan hadis yang satu lagi tadi, yang Nabi kata siapa yang ada keinginan nak buat jahat tapi tiba-tiba dia tak buat, dia tinggalkan, maka Allah tak tulis untuk dia dosa jahat, dosa. Maksudnya keinginan dia tak sampai tahap haris, keinginan dia masih pada tahap hamma. Jadi sebab itu dalam hadis tu disebut hamma. Hadis yang satu disebut hamma, hadis yang satu lagi disebut haris. Jadi sebab itu ulama simpulkan keinginan ni ada 5 tahap. Ada tahap dipanggil khatir. Khatir ni kita kata lintasan fikiran lah. Ada yang tak keinginan tahap hadisun nafsi, kan? Hadisun nafsi ni macam cakap-cakap dalam hati lah. Ada keinginan yang sampai tahap azam. Ada keinginan sampai tahap ham. Ham dulu.
kemudian azam, dan paling tinggi keinginan tu sampai tahap haris, betul-betul tekad. Haris ni kita kata keinginan tu segala persiapan dah ada. Segala persiapan dah ada. Contohnya orang nak pergi mencuri, segala kelengkapan curi dah ada, panjat rumah orang pun dah panjat, sekali lepas panjat kena tangkap. Jadi orang ni dapat dosa mencuri. Sebab dia haris. Keinginan nak mencuri dia tu haris, sampai tahap haris, macam hadis yang Nabi sebut tadi. Cuma dia didahului ditangkap. Cuba orang tak tangkap, dia curi lah tu. Berbeza orang yang duduk kat atas katil, tiba dia fikir, aku nak curi lah malam ni, rasa nak curi lah, teringin nak curi, dia kata. Tiba tidur, tak ingat dah. Orang ini tak dapat dosa curi tu, kerana tahap keinginan yang berbeza tadi. Jadi maksudnya, pada hadis itu nak sabitkan membunuh itu, nak kata membunuh itu menyebabkan dapat dosa membunuh, iaitu dosa besar, layak untuk memasuki neraka apabila tidak diampunkan Allah. Jadi nak highlight kat situ pada perbincangan ini. Tapi secara tak langsung masuk pada perbincangan keinginan tadi kan. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati juga dalam keinginan kita terhadap buruk ni. Jangan sampai keinginan kita betul-betul tekad nak buat buruk, kita tak buat, sebenarnya dah dapat dah dosa buruk tu, dosanya dah dapat dah. Okey, jadi saya kira untuk perbincangan malam ini tentang dosa membunuh setakat itu dulu. Jadi menurut Imam Zahabi, dosa besar yang kedua ialah dosa membunuh, membunuh seorang Islam yang lain. Dan hadis yang saya susulkan, hadis terakhir yang Imam Zahabi sertakan, maksudnya siapa yang membantu orang lain untuk membunuh walau dengan separuh ucapan pun, dia akan bertemu dengan Allah di akhirat dalam keadaan tertulis di atas dahinya, orang ini orang yang terputus dari rahmat Allah. Saya terjemahkan teruslah hadisnya. Saya terjemahkan terus. Riwayat Imam Ahmad. Bantu orang dengan separuh kata je. Contohlah ada orang nak bunuh kan, orang tu tanya, mana si Fulan? Kita kata tu kat situ. Maka kita pun terlibat orang yang membantu pembunuhan. Dan apa sahaja dosa lah, apa sahaja dosa, bila kita bantu, kita terlibat dengan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Jadi semoga apa yang kita bincangkan malam ini, sama-sama kita dapat ambil pengajaran, kita dapat amalkan, kita sampaikan ya, apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang di atas kelemahan diri saya. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina. Allah